أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين قال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan kaunselor anda slot kerohanian Didik TV KPM. Apa khabar anak-anak dan adik-adik yang dikasihi Allah sekalian? Doa dan harapan Ustaz agar anak-anak dan adik-adik di rumah sana terus kekal sihat, ceria dan gembira bersama keluarga dan teman-teman. Walau di mana sahaja kita berada, jarak dan kedudukan bukanlah penghalang untuk kita mengekalkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan serta persahabatan yang kukuh dan erat. Semoga kebahagiaan kita semua dambakan akan kekal mengiringi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini apa topik yang Ustaz nak kongsikan dengan anak-anak dan adik-adik sidang penonton sekalian? Okey, baik. Tajuk yang Ustaz nak bawakan dalam siaran kita pada hari ini ialah satu tajuk yang pada Ustaz sangat penting dalam kita menentukan hala tuju hidup kita. Tajuk hari ini adalah satu tajuk yang menjadi akar tunjang dalam setiap apa yang kita lakukan di dunia ini untuk menghasilkan pokok yang subur, bunga dan buah yang baik untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Setiap apa sahaja amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, sewajarnya kita tidak mengharapkan apa-apa daripada sesama makhluk, melainkan cukuplah hanya Allah atas segala-galanya. Cukuplah hanya Allah bagiku. Okey, macam mana yang dikatakan cukup hanya bagi Allah? Baik, yang Ustaz maksudkan di sini ialah apa sahaja yang kita lakukan, segala amal kebaikan dan ibadah yang kita kerjakan, semuanya mestilah diniatkan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita bercakap tentang amal kebaikan dan ibadah yang kita lakukan dan laksanakan dengan tujuan yang sewajibnya hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan dipertanggungjawabkan pula keikhlasan kita mengerjakan amalan dan ibadah tersebut, maka sudah pasti ia berkait rapat dengan an-niyat, iaitu niat. Apakah niat kita yang melakukan ibadah hanya untuk dilihat baik dan mulia di mata manusia, atau apakah niat kita melakukan amal kebaikan hanya untuk mendapat pujian, pangkat dan harta di dunia? Maka baginda Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu dimulai dengan sesuatu niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapat apa yang telah diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma. Baik anak-anak dan adik-adik yang dikasihi sekalian, berdasarkan hadis Nabi SAW tadi jelas menunjukkan bahawa setiap sesuatu perkara yang kita lakukan mestilah bermula dengan sesuatu niat. Apakah tujuan kita melakukan sesuatu amalan tersebut, dan seterusnya niat tersebut akan menjadi penentu kepada pengakhiran amalan yang kita lakukan itu tadi, sama ada menjadi pahala dan kebajikan di sisi Allah untuk dikira sebagai amal kebaikan kita, mahupun ianya menjadi sesuatu yang sia-sia tanpa mendapat sebarang faedah di sisi Allah SWT. Jadi maksud hadis yang Ustaz bacakan tadi adalah sebenarnya menunjukkan kepada kita bahawa sesuatu perkara kebaikan atau ibadah yang kita lakukan dengan niat setulusnya semata-mata kerana Allah, maka kita akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Tapi jika niat kita selain daripada tujuan semata-mata kerana Allah, maka amalan tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak akan diperhitungkan oleh Allah sebagai amalan kebajikan kita untuk menuju syurga Allah SWT yang kekal abadi. Cukuplah Allah yang menilai apa yang kita kerjakan dan lakukan di dunia ini. Kerana apa? Kerana sesungguhnya tiada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah SWT, dan sesungguhnya tiada Tuhan tempat kita bergantung harap melainkan semata-mata daripada Allah SWT. Kerana sudah pastilah Allah itu tujuan hidup kita. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah jualah kita akan kembali. Maka sudah pasti Allah itu sudah memadai untuk apa sahaja tujuan hidup kita. Kita nak bertemu Allah dalam keadaan hidup kita diredai olehnya. Kita nak bertemu Allah dalam keadaan hidup kita mendapat rahmat daripadanya. Kita nak bertemu Allah di syurga Allah dalam penuh kenikmatan yang tidak terhingga. Syurga itu Allah punya, neraka itu juga
juga Allah yang punya. Tapi neraka itu tempat yang penuh siksa yang kita tak mahu. Tak mahu Allah tempatkan kita di neraka. Berdoa dan minta banyak-banyak daripada Allah setiap kali lepas salat agar Allah hindarkan kita daripada siksa api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada siksa api neraka. Anak-anak dan adik-adik boleh amalkan setiap kali selepas salat agar Allah bantu dan sayang kita dan seterusnya tidak menempatkan kita di neraka yang penuh azab dan siksa. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kita semua inginkan Allah tempatkan kita di syurga yang nikmatnya tidak terhingga sampai bila-bila. Syurga yang penuh dengan kedamaian dan sejahtera. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Masukkan kami ya Allah ke dalam syurga-Mu darus salam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada siapa lagi yang kita harapkan untuk kita masuk ke syurga kalau bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya lagi Maha Perkasa. Untuk itu cukuplah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Bukan kerana harta dan pangkat, bukan kerana pujian melangit, bukan kerana inginkan dilihat baik di mata manusia, tapi cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah untuk kita. InsyaAllah kita akan bertemu bahagia di dunia mahupun di akhirat sana, yang menjadi idaman kita semua insya-Allah. Anak-anak, adik-adik, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita bersua semula. Ibqu ma'ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cukuplah Allah bagiku. Anak-anak, adik-adik, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanya kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah semata-mata untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Baik, dalam ayat 162 surah Al-An'am yang Ustaz bacakan tadi, ulama menafsirkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa seorang hamba Allah yang mulia itu ialah apabila ia dapat menyeimbangkan antara akidah dan ibadah dalam kehidupannya. Apa maksud akidah? Dan apa pula bezanya dengan ibadah? Akidah ialah kepercayaan dan keimanan kita tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya. Manakala ibadah pula ialah patuh, taat, tunduk, menyembah dan menghambakan diri kepada Allah dengan perlakuan dan pertuturan yang disyariatkan. Dan apabila dalam ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku, iaitu itulah apa yang sepatutnya kita lakukan di dunia ini, bersolat dan beribadah. Tapi bila kita bercakap tentang ibadah, ibadah itu bukannya hanya solat semata-mata. Ibadah itu ada ibadah wajib yang sewajibnya kita kerjakan. Apa dia? Selain solat. Solat itu sememangnya wajib dan ia menjadi tiang agama kita. Ya, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan mengerjakan haji dan umrah bagi yang berkemampuan. Dan ada juga ibadah umum yang dituntut kita melakukannya. Apa contohnya? Berbuat baik kepada ibu bapa. Itu satu ibadah ya anak-anak dan adik-adik. Menuntut ilmu, mencari rezeki, bersedekah dan macam-macam perkara kebaikan lagi yang jika ianya dilakukan ikhlas kerana Allah, maka Allah akan mengira itu juga
adalah ibadah, insya-Allah. Tapi kalau anak-anak dan adik-adik perasan, bila Allah menyebut inna salati wa nusuki, Allah asingkan antara salat dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Sesungguhnya salatku dan ibadahku, bukankah salat itu juga merupakan ibadah? Kan? Okey, ini menunjukkan bahawa salat itu satu perkara yang sangat penting berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ia merupakan satu ibadah yang kita perlu beri perhatian yang sangat serius, dan ia merupakan satu ibadah kita kepada Allah secara terus-menerus, berhubungan kita dengan Allah secara direct. Dan kerana itu juga solat merupakan perkara pertama yang akan dihitung di akhirat kelak. Cukup tak bilangan solat kita? Sempurna tak solat-solat yang kita kerjakan? Kerana itu disebut as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama, dan solat itu ada 5 waktu sehari semalam. Maka sempurnakanlah kelima-lima dengan baik. Kalau baik solat 5 waktunya, maka cantiklah agamanya. Kalau kurang baik solat 5 waktunya, selalu lewat dan selalu dalam keadaan lalai, solat yang tidak ikhlas kerana ingin menunjuk-nunjuk, maka buruklah tiang agamanya, lantas buruklah agamanya. Allah na'udzubillahi min dzalik. Okey, kemudian Allah sebut apa lagi tadi? Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, semuanya hanyalah kerana Allah semata-mata, Tuhan sekalian alam. Allah, cukuplah apa sahaja yang kita lakukan, solat dan ibadah-ibadah amal kebaikan yang lain yang kita lakukan dari mula kita hidup, sepanjang kita hidup sampailah kita mati, sesungguhnya cukuplah semuanya itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana sebab-sebab atau tujuan yang lain. Maka cukuplah Allah bagi kita, cukuplah Allah bagiku. Anak-anak dan adik-adik, maksud ayat 162 surah Al-An'am yang Ustaz bacakan tadi, sebenarnya Allah hendak kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, tidak berharap dan melakukan apa-apa ibadah dan solat selain daripada hanya kerana Allah. Setiap solat dan ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita sampailah kita mati nanti, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata tujuan kita melakukan semua perkara itu. Bukan kerana ingin dilihat baik, bukan kerana ingin dipuji, bukan kerana ingin dipandang mulia, tapi kita lakukannya adalah semata-mata kerana Allah. Dia yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Dia yang menghidup dan mematikan kita, maka sudah selayaknya cukuplah Allah bagiku. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 terdapat penegasan yang sama yang Allah tunjukkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah tidak memerintahkan selain menyembah Allah dengan penuh keikhlasan dan mentaatinya semata-mata, dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang benar dan lurus. Allah, anak-anak dan adik-adik, Allah tak wajibkan kita menyembah selain daripada Allah dengan seikhlas hati kita, beribadah kepadanya dengan ikhlas, kerana itulah sebaik-baik jalan yang perlu kita ikuti dalam agama yang benar dan lurus ini. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam ayat 56 surah Az-Zariyat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata apa? Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Allah sebut jin dulu, baru manusia. Bererti Allah mencipta jin terlebih dahulu, dan kemudian barulah diikuti dengan penciptaan manusia. Illa liya'budun, melainkan semata-mata hanya untuk menyembahku. Sangat jelas kan anak-anak dan adik-adik apa yang Allah sebut dalam ayat tu. Allah SWT telah menciptakan jin dan manusia bukan untuk menderhakainya. Allah menciptakan jin dan manusia bukan untuk menyembah selain daripadanya. Allah SWT mencipta jin dan manusia hanya untuk menyembahnya semata-mata. Jadi sememangnya cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita semua, kerana Dia adalah tujuan hidup kita semua. Cukuplah Allah bagiku. Ustaz berehat sebentar, kita berjumpa selepas ini. Buku Ma'ana. Didik TV KPM. Didik
Kek TV KPM. Anak-anak dan adik-adik sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam blog sebelum ni Ustaz dah kongsikan 3 ayat Al-Quran yang jelas menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh dan memerintah kepada kita sebagai hamba-Nya untuk salat dan beribadah dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana-Nya. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim, sebuah kitab agung yang suci yang jelas menerangkan apa yang diperintahkan untuk kita laksanakan dan melarang untuk kita lakukan. Itulah hebatnya Al-Quran. Maka itulah juga yang Allah jelaskan lagi dalam ayat 1 dan ayat 2 surah Az-Zumar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maksudnya tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Kitab itu Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami itu Allah telah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadah dan pekerjaanmu semata-mata untuk agamamu, iaitu semata-mata kerana Allah. Anak-anak dan adik-adik yang Ustaz kasih sekalian, apabila kita membaca ayat-ayat sebegini, kita kena sedar dan tanam dalam diri kita baik-baik. Allah SWT sebenarnya sedang mendidik diri kita. Allah sebenarnya sedang menegur diri kita. Maka seharusnya kita meneliti dan memahami apa isi kandungan kalamullah ini. Al-Quran diturunkan sebagai panduan untuk kita mengenali dan mendekati Tuhan pencipta alam ini. Maka sombonglah kita andai kita tidak mahu memahami isi kandungan Al-Quran. Lalu kita pun tidak kenal pencipta diri kita dan tidak kenal pencipta alam ini. Astaghfirullahalazim. Ayat ini Allah SWT mahu mengajar dan menegur kita agar ikhlas itu mestilah hanya semata-mata untuk Allah SWT sahaja. Ikhlas yang macam mana anak-anak dan adik-adik? Ikhlas semata-mata kerana Allah adalah tidak melakukan syirik atau menyekutukan Allah atau tidak menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain selain Allah. Salat bukan kerana Allah tapi kerana nak suruh ibu ayah tengok kita salat. Agar kita kelihatan seperti anak yang baik, nampak macam betul tapi ia memang tidak betul. Itulah solat dan ibadah yang tidak ikhlas kerana Allah. Solat kerana terpaksa, solat kerana sesuatu sebab selain Allah. Solat dan ibadah yang dilakukan kerana terpaksa, maka sia-sialah solatnya. Malah bukan lagi mendapat pahala, bahkan dosa pula yang bertambah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhlas kerana Allah juga ialah tidak melakukan sesuatu perkara dengan tujuan riak, ujub, takabur atau mana-mana sifat mazmumah yang tercela. Ikhlas kerana Allah ialah melakukan salat dan ibadah berdasarkan apa yang telah Allah SWT perintahkan dan apa yang telah Nabi SAW ajarkan kepada kita, hanya dan semata-mata kerana Allah. Anak-anak dan adik-adik Ustaz yang dirahmati Allah sekalian, apakah kesimpulan daripada apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini? Baik, Ustaz akan kongsikan 7 perkara penting daripada apa yang telah Ustaz sampaikan hari ini. Perkara penting pertama, setiap amalan dan pekerjaan terutama dalam aspek ibadah mestilah dimulai dengan niat. Kedua, niat di awal melakukan sesuatu amalan akan menentukan natijah atau hasil di akhir amalan tersebut. Jika niat yang dilakukan hanyalah kerana Allah, maka beruntunglah ia kerana mendapat pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala jika niatnya bukan atau selain daripada Allah, maka sia-sialah amalan tersebut kerana tidak akan dikira sebagai timbangan kebaikan di akhirat nanti. Yang ketiga, niat dalam mengerjakan salat dan ibadah yang lain merupakan perkara yang sangat penting untuk kita jaga agar tidak terpesong daripada melakukan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah dan bukan selain daripada Allah. Yang keempat, Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada jalan kebenaran. Ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita semua merupakan didikan Allah dalam menyuruh kita melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Mudah-mudahan kita semua beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat kelak. Yang kelima,
Allah mengajarkan kita melalui Al-Quran agar kita sentiasa bergantung harap semata-mata kepadanya dalam setiap amalan dan kebaikan yang kita lakukan di dunia ini dan menyerahkan segala urusan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, solat merupakan satu ibadah yang sangat istimewa hingga Allah bezakan dalam firman-Nya dengan ibadah-ibadah yang lain untuk menunjukkan betapa pentingnya dan seriusnya ibadah solat tersebut. Yang ketujuh, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahnya semata-mata. Maka sebagai hamba yang diciptakan Allah, kita perlu menyedari bahawa tujuan dan matlamat hidup kita di dunia ini hanyalah kerana Allah dan keikhlasan itu juga hanyalah kepadanya juga. Maka dengan itu anak-anak dan adik-adik yang Ustaz kasihi dan dirahmati Allah sekalian, cukuplah hidup kita hanya kerana Allah. Cukuplah Allah bagiku. Semoga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Jaga diri, hiasi peribadi anak-anak dan adik-adik semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.